Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perhatian semua, kita masih lagi menunggu Imam Muda Ashraf untuk menyelesaikan sedikit masalah teknikal. Jadi diharap kepada semua penonton untuk bersabar dan majlis akan dimulakan sebaik Imam Muda Ashraf sudah bersedia nanti. Terima kasih. Malam dia tak dapat tahu sebab dia ada Quran awal kan. Sebab hujan lebat kan. Nasib ni. Duduk. Naik. Oh, apa yang mana? Tadi duk setting tu, dia pun
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan program kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Profesor Surveyor Dr. Mat Yusof Hamid, Rektor UiTM Cawangan Perak. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Ashraf Muhammad Ridwan, atau lebih kita kenali dengan nama Imam Muda Ashraf, penceramah jemputan kita pada pagi ini. Yang dihormati Barisan Pengurusan Eksekutif UiTM Cawangan Perak, Ketua-Ketua Pusat Pengajian, Fakulti Bahagian dan Unit, Yang Dipertua dan Barisan Kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Perak, staf-staf akademik dan pentadbiran, para mahasiswa dan mahasiswi, dan seterusnya para penonton yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Saya mewakili penganjur bersama program iaitu Unit Halal Islam, Majlis Perwakilan Pelajar dan Kelab Pesyarah UiTM Cawangan Perak mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua atas kesudian untuk melapangkan masa bagi kita mendengar ceramah bersempena sambutan Nuzul Al-Quran yang bertajuk Ibrah di sebalik penurunan Al-Quran. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, peristiwa Nuzul Al-Quran merupakan antara peristiwa terpenting dalam sejarah Islam. Ia mengandungi begitu banyak hikmah dan sangat signifikan dalam perkembangan ajaran agama Islam sehingga ke hari ini. Sehubungan itu juga, menjelang fasa terakhir Ramadan ini, kita amat berharap kongsian ceramah pada pagi ini akan dapat mempertingkatkan kefahaman kita terhadap isi ajaran Al-Quran dan seterusnya dapat memberikan motivasi tambahan bagi melakukan amal ibadah dengan lebih cemerlang lagi insya-Allah. Hadirin sekalian, sebelum saya menjemput Al-Fadil Ustaz Ashraf untuk menyampaikan ceramah pada pagi ini, suka saya untuk berkongsi sedikit tentang latar belakang akademik beliau. Imam Muda Ashraf ini merupakan anak kelahiran Pulau Pinang. Beliau merupakan pelajar aliran tahfiz di peringkat sekolah dan mempunyai diploma dalam bidang tahfiz wal qiraat daripada Mahat Tahfiz Pulau Pinang. Beliau kemudiannya menyambung pelajaran ke peringkat sarjana muda dalam bidang syariah, fiqh dan usul di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya Kuala Lumpur, dan seterusnya menyambung pengajian dalam bidang yang sama, fiqh dan usul, di Universiti Melaya juga. Dan untuk info semua, Ustaz Ashraf dan saya ni merupakan rakan sekelas lah ketika di UM dulu, dan kami juga berkongsi penyelia semasa menyambung pengajian di peringkat Pasca Siswazah. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, saya akan menjemput Ustaz Ashraf untuk memulakan perkongsian kita pada pagi ini berkaitan dengan tajuk Ibrah di sebalik penurunan Al-Quran. Cuma saya nak kena pastikan adakah imam muda kita ni dah ada dalam kita punya Google Meet ni ke belum. Assalamualaikum, Ustaz Ashraf, ada kah? Waalaikumsalam. Saja seronok tengok Ustaz Dr. Imran sembang. Duduk mana tu? Tak nampak pun. Sembunyi, tadi keluar dah. Oh, tadi keluar dah. Bagilah mukadimah sikit. Saya teringin nak dengar Dr. Imran bagi mukadimah sikit pasal Quran ni. Ya, saya bukan tak mau bagi mukadimah, tapi saya ni bila ada orang alim depan saya ni memang saya tak boleh bercakap. Dalam grup WhatsApp tak cakap pun kata orang alim ke apa ke, duk kutuk saya ya. Oh, dalam grup WhatsApp tak apa. Ustaz, okey Ustaz Ya. Boleh mula
Boleh, tapi bagilah mukadimah sikit. Orang pun nak dengar juga. Wakil daripada, orang kata apa? Daripada UiTM sikit pasal Quran. Silakan Dr. Imran. Okey, Ustaz Ashraf. Ustaz Ashraf ni dia memang daripada dulu dia memang suka ngusik saya ni. Tak apalah. Saya salah pula. Okey. Kita difahamkan Ustaz Ashraf ada program lain lepas ni. Jadi kita tak nak melengahkan masa. Kita akan menyerahkan majlis kepada Ustaz Ashraf untuk menyampaikan ceramah. Cuma kalau ada kesempatan nanti di hujung program kita akan buka untuk sesi soal jawab lah bersama hadirin insya-Allah kalau ada kesempatan masa ya. Okey, tanpa melengahkan masa saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Ashraf ataupun Imam Muda Ashraf kita untuk menyampaikan ceramah. Falyatafaddal mashkura. Baik, auzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Dr. Imran Razak selaku pengurusi majlis. Bukan setakat rakan kelas tapi dia roommate saya. Roommate satu rumah sewa. Jadi pada hari ini saya hormati semualah dihormat datuk-datuk, datin-datin, syaraf-syarah, student-student, kaki tangan ATM, Seri Iskandar. Ya kan? Saya silap pula. Betul. So, Okay. Imam, tak nampak video lah, tak on kamera. Tak nampak muka ke? Lah, penat dah cakap ni tak nampak muka punya. Jap. Kalau okey, ada. Dia berkata ada. Ada? Ada. Aduh. Suspend dia lah. Okey, Dr. Imran, kita ada panjang tajuk tentang nuzul Quran ni. Kan? Kita ada banyak orang kata apa? Yang boleh kita dikupas tentang nuzul Quran. Jadi untuk mukadimah ni apa hajat Dr. Imran untuk kita kupas dekat part mana satu tu? Ustaz Ashraf ni daripada hari tu duk tanya saya yang mana satu. Nak tahu. Okey, baik, kita teruskanlah sikitlah. Boleh, silakan. Okey. Baik. Baik, pertamanya kita cerita tajuk dia ibrah di sebalik penurunan Al-Quran. Sebab kita ni kena ingat hari ni kita nak cerita satu kitab yang luar biasa lah. Luar biasa sebab dia satu kitab yang bila dia turun, dia bukan setakat penceritaan orang yang mendengar ke, orang yang membaca ke, orang yang memahami ke, orang tadabbur ke ataupun orang mengamalkan. Dia turun saja, dia ada sifat dia. Salah satu sifat dia nazalat alaihimus sakinah. Dia akan turun berserta dengan ketenangan. Sebab itu kalau kita tengok malam Lailatul Qadar adalah disebut dengan malam yang penuh ketenangan dengan hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang macam mana kejadian pada malam Lailatul Qadar. Yang bulan bintang pun tidak kelihatan, angin pun bagaimana, hujannya ada bagaimana, macam mana rasa ketenangan pada malam turunnya tanazzalul malaikatu war-ruh. Apabila malaikat dan roh turun, kita dapat rasa ketenangan yang luar biasa pada waktu Lailatul Qadar. Baik, itu tentang turunnya Al-Quran. Belum kita cerita tentang orang yang mendengar bacaan Quran, membaca Al-Quran ataupun mengamalkan Quran. Okey, kita mulakan kalau kita katakan orang yang mendengar bacaan Quran. Dengar pun dapat pahala seperti mana Nabi suruh Ibnu Mas'ud, "Iqra'u alayya al-Quran ya Ibnu Mas'ud." Ibnu Mas'ud, baca Quran kat aku. Sekali-sekala aku nak dengar juga baca Quran. Ibnu Mas'ud kata, "Ya Rasulullah, engkaulah yang baca Quran sebab Quran turun kepada engkau. Kami ini hanya menerima sahaja." Tapi Nabi kata, "Sekali-sekala aku ingin mendengar bacaan Quran." Menunjukkan bahawa mendengar bacaan Quran itu satu nikmat. Maka Nabi SAW pun mendengar bacaan Ibnu Mas'ud sehingga fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Satu ayat yang menjadikan Nabi rasa macam Allah seolah-olah berdialog dengan Nabi SAW dan Nabi menangis dan Nabi kata cukup bacaan setakat itu sahaja. Jadi saya nak sebut sebenarnya Al-Quran ini tuan-tuan faham ke, tuan-tuan tak faham ke, dia dah bagi ketenangan. Sebab itulah tuan-tuan setuju tak setuju? Dr. Imran, saya nak tanya Dr. Imran lah. Kan? Al-Quran ni kita faham ataupun tidak faham Dr. Imran, tapi kadang-kadang kita boleh menangis. Betul tak Dr. Imran? Betul Imam, betul. Dia satu buku yang ajaib. Dia bukan buku yang biasa-biasa. Tak kira lah orang tu nakai ke. Saya dengan Dr. Imran ni, saya nakai lah. Dr. Imran ni warak dulu. Kan? Kalau kita nakai macam mana sekalipun, bila kita patah balik pergi baca Quran, Allah turunkan ketenangan. Kita tak faham.
Kadang-kadang orang pergi Mekah, pergi umrah, baca tak faham tapi boleh menangis. Dia satu kitab yang luar biasa. Sebab itu tuan-tuan, kita nak cerita tentang Nuzul Quran ni, turunnya satu kitab yang bukan tesis PhD semata-mata. Bukan disertasi master semata-mata. Kalau disertasi master ataupun PhD contohnya, tuan-tuan present Viva, Dr. Imran contohlah, Dr. Imran berani dah cakap, saya punya tesis ini relevan sampai bila-bila. Berani dah cakap. Oh, saya tak berani macam tu. Berani dah kita cakap, bila kita cakap, apa yang saya kaji ini adalah yang paling tepat, orang lain salah. Saya betul, orang lain semua salah. Berani dah cakap macam tu. Kebiasaannya dalam suasana akademik kita akan cakap kita yang paling betul. Tetapi dalam masa yang sama, kita meraihkan boleh jadi orang lain pun betul. Boleh jadi ada pandangan yang lain. Boleh jadi kita akan bermain dengan kalimah itu lebih selamat. Sebab belum tentu kita betul selama-lamanya. Belum tentu tesis kita pada hari ini lagi 10 tahun, 20 tahun masih lagi relevan. Itu dunia akademik. Tuan-tuan, Quran ini dia tidak turun sebegitu. Dalam keadaan sebab itu ada sebahagian orang marah pada isu Zakir Naik. Saya teringat sebab memanglah ada uslub-uslub yang kaedah-kaedah yang mungkin orang setuju dan tak setuju dengan cara pendekatan beliau. Cumanya saya tengok apabila dia, salah satu mereka tidak setuju dengan beliau ini adalah apabila mereka katakan dia cakap dia betul. Quran betul. Okey, tak ada masalah. You cakaplah you betul. You tak ada masalah. You kata Quran betul, Quran betul. Tapi the problem adalah apabila you cakap kitab lain salah. Sebenarnya itulah Quran. Quran dia sebut, tuan-tuan, satu kitab yang sebut aku betul dan kamu salah. Satu kitab yang berani mencabar kitab-kitab lain. Menunjukkan dia dengan yakinnya dia yang paling betul. Dan dia menyebut qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau kamu ada kebenaran, bawa kebenaran. Ini satu kitab yang berani, Timran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu rasa kamu betul, kamu ragu dengan Quran, okey, tak apa, tak ada masalah. Bawa satu kitab yang sama sebiji macam Al-Quran. Kalau tak boleh Quran, satu Quran tu disebut min mithlih. Bawalah satu surah. Tak boleh pun min tu ba'd. Kalau kita mengaji kawaid tafsir, sebahagian saja daripada Quran pun dah mencukupi. Tapi even dari dulu, 1400 tahun dulu, macam-macam lah orang debate tentang Islam. Zaman perang, orang debate Islam keganasan. Padahal dulu tak pernah bincang pun keganasan. Sebab dulu Rom Parsi perang, orang okey ya. Kan, zaman-zaman perang. Orang bincang isu hak asasi wanita, orang bincang isu ekstremism, orang bincang macam-macam isu orang bincang. Tapi hakikat dia, setiap zaman orang akan menentang apa yang terdapat di dalam Quran. Tetapi Quran dia konsisten. 1400 tahun dulu dia tak pernah cabar isu-isu ni. Sebab isu ni akan berada, setiap zaman akan ada isu baru. Quran konsisten dengan satu isu sahaja. Iaitu, kalau kamu rasa kamu betul, bawa satu kitab yang sama macam Quran. Itu cukup. Cukup. Sebab itu kalau nak debate tentang Al-Quran, bukan bincang isu kecil-kecil, tetapi bincang isu bawa mai. Even komunis, even sosialis, Karl Marx, kitabnya bawa. Kamu punya kitab yang menunjukkan bahawa setiap huruf, setiap baris, setiap titik, setiap kalimah, susunan-susunan, munasabah ayat, daripada sebab-sebab turun ayat, daripada rima-rima bunyi ayat, daripada fakta-fakta sains ayat, daripada kajian sejarah yang Nabi tak pernah pergi ke tempat-tempat yang mana kita sebut kaum 'Ad, kaum Thamud, wa Fir'aun dzil autad. Fir'aun, isu di Mesir, isu di Jordan, isu di Yaman, tentang orang Sabak dan sebagainya. Nabi mungkin tidak sampai berita kepada Nabi seperti mana dikhabarkan dalam Quran. Isu sejarah, Nabi tak jawab pandai-pandai walaupun Nabi boleh mereka. Boleh Nabi nak mereka? Boleh. Ada benda yang Nabi sebut yang sahabat Nabi kagum sebab Nabi mungkin tak tahu isu itu tapi Nabi boleh cerita. Tetapi ada benda yang Nabi boleh mereka tapi tak mereka-reka. Ashabul Kahfi orang tanya, Nabi tak jawab. Zulkarnain, Nabi tak jawab. Dua pemilik kebun yang kaya, Nabi tak jawab. Sebab belum turun surah Al-Kahfi. Menunjukkan ada benda yang Nabi memang tak cerita. Sebab bukan Nabi nak cerita. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebab itu tuan-tuan hari ini kita raikan Nuzul Quran sebab dia turun satu kitab yang luar biasa yang saya akan sebut satu-satu biar kita rasa ajaib dengan Quran. Bila dia turun kita rasa macam satu
keajaiban. Dan Ramadan ni tuan-tuan, Ramadan ni macam bulan lain ya, tak ada beza pun bulan Ramadan dengan bulan lain. Inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Setahun ada 12 bulan. Kitab-kitab lain tak berani mention setahun 12 bulan. Walaupun zaman dulu dah ada kalender yang 10 bulan sahaja dalam setahun. Tapi Quran straight. Dia kata, Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Matahari dan bulan itu tempat menentukan tempoh waktu. Cantik. Kalender lunar dan solar digunakan sampai hari ini. Dan mereka mengakui ketepatan kalender ini diguna pakai kedua-duanya. Syamsiah, kalender Qamariyah, kalender Masihi dan juga kalender orang kita panggil kalender Islam. Jadi bila kita tengok setahun 12 bulan, semua sama lebih kurang. Orang Arab pun refleks pada bulan-bulan dan beri nama pada bulan-bulan tersebut. Okey, bulan Muharram, kenapa? Bulan Safar, apa dia? Kekuning-kuningan, ada luruh sikit, kemudian bersifat sifir. Orang dah jadi baik sebab 4 bulan haram, mereka tak bergaduh dengan orang, mereka duduk baik-baik, tiba-tiba datang bulan Safar, sifir mereka punya dosa. Bulan apa? Bunga, Rabi' dipanggil Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Main bulan panas sikit, dia panggil Ramadan. Panas sangat, dia panggil Ramadan. Dia tidak ada apa-apa keistimewaan. Melainkan setelah diceritakan kepada kita bahawa setiap kitab rupanya diturunkan pada bulan Ramadan. Dalam riwayat, sebagai riwayat menyebut, diturunkan pada kita Taurat, diturunkan pada kita Injil, diturunkan kepada kita Zabur, Taurat pada awal bulan Ramadan. Ada sebahagian 13 Ramadan Zabur. Ada sebahagian pada bulan hujung bulan tengah-tengah bulan Ramadan Injil, dan disebut dalam riwayat Ibn Shaybah 24 Ramadan. Sebab itu ini khilaf lah tarikh turunnya Al-Quran. Macam kita ra'i ni 17 Ramadan. Di Malaysia kita ra'i dengan mengambil pandangan 17 Ramadan. Ada sebahagian ambil pandangan 21 Ramadan. Ini antaranya kajian daripada Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi. Ini satu kajian yang bagus. Dia menceritakan pada kita macam mana dia tengok dari sudut pakar falak, yang mana dia tengok pada zaman Nabi lahir. Sebab Nabi kata Quran turun pada hari Isnin. Nabi sebut Quran turun hari Isnin, dan hari kelahiran aku juga hari Isnin. Maka dia tengok pada bulan Ramadan tahun kelahiran Nabi SAW, tahun Nabi dapat wahyu yang Iqra tu, tahun tersebut hari apakah hari Isnin. Jadi dia panggil ahli falak. Ahli falak pun kaji, tahun tersebut ada 4 hari dapat hari Isnin dalam sebulan. Iaitu 7 hari bulan, 14 hari bulan, 21 hari bulan dan 28 hari bulan. Jadi dia kaya bergabung-gabung, Nabi beritahu Quran turun pada malam Al-Qadar. Maka dia menyebut turunnya Al-Quran pada malam 21. Sebab Nabi sebut cari malam ganjil. Ini pandangan Safiyur Rahman Mubarak Furi. Ada yang menyebut 24 Ramadan sebab riwayat sahih menyebut Quran turun pada 24 Ramadan. Ada juga mengambil pandangan 17 Ramadan, seperti mana yang kita pegang pada hari ini, kerana mengambil cerita peristiwa Perang Badar. Perang Badar 17 Ramadan, itu lebih tepat. Bila Perang Badar, waktu itu dia sebutkan ketika Perang Badar itulah turunnya ayat-ayat Quran dalam Perang Badar. Maka sebagai ulama mengatakan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Baik. Pada 17 Ramadan. Jadi tak ada masalah khilaf ulama tentang 17 ke 21 ke 28. Yang penting nuzul Quran kita cuti, yang tu yang penting. Tak cuti tak jadi juga. Tak tahulah Perak cuti tak Ustaz? Ya, semalam kami cuti semalam. Alhamdulillah. Bila cuti kita pun tak nuzul Quran, kita nuzul shopping. Jadi benda-benda jadi tak apalah, bila pun tak apa. Tapi saya jarang shopping Ustaz. Tak apa. Orang untuk wali memang jarang macam tu. Orang warak, wali dia tidak, dia hebat. Dia shopping semua bulan Syaban, ataupun dia tak shopping langsung. Okay. Jadi saya tak mau kata apalah. Okay. Baik, kita bila sebut tentang tarikh ni tak ada masalah. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, ada student-student, adik-adik, ada pensyarah-pensyarah. Bila kita cerita tentang Quran, kita kena rasa ajaibnya sebab dia bersifat bacaan. Dia tidak macam baca cakap Arab. Tak dibenarkan. Nabi pernah baca Quran dalam tempo cakap bahasa Arab, sebab wakadzalika ja'alna Qur'anan Arabiyya. Quran dalam bahasa Arab. Jadi Nabi cakap macam orang biasa, tetapi tak boleh. Sebab Quran ini dia kena baca dengan bacaan tersendiri. Nabi baca Quran, tegur Nabi, la tuharrik bihi lisanaka lita'ajjala bih. Jangan kamu kelang kabut baca Quran. Jangan kamu tak baca ikut suka kamu sahaja. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kami yang kumpulkan Quran. Tak apa, satu-satu Quran ayat akan turun, satu-satu. Bawa bertenang.
Maka Nabi pun baca dengan baik dan Quran diperintahkan Nabi, warattilil Qur'ana tartila. Kamu kena baca Quran dengan ada peraturan dan syaratnya, tajwidnya, dengan tata tertibnya. Sedangkan dia buku biasa, macam kita baca buku novel lah. Tapi tak, dia sifat dia baca. Sifat dia dibaca. Sebab itu walaupun ulama besar kita sebut mereka mengkaji, mereka mentadabur, tapi mereka tidak miss baca. Baca tak miss. Sebab itulah Al-Quran ini diturun kepada 1.7 bilion umat Islam dalam dunia. Majoriti bukan orang Arab. Yang bukan semua boleh tadabbur, bukan semua boleh memahami. Tetapi Allah beri keizinan untuk mereka, rezeki untuk mereka baca Al-Quran. Dan sebab itulah kita rasa seronok, walaupun tak faham pun kita rasa tenang. Rasa seronok. Dan dalam pembacaan kita itu dapat pahala satu huruf itu, dapat tiga huruf alif lam mim dapat 3. Digandingkan dengan hadis Nabi, ayat Quran, man jaa bil hasanati falahu 10 amsalihha. Siapa buat satu kebaikan dapat 10 gandaan, maka dapatlah 30 pahala. Ini semua rezeki untuk kita. Dalam masa yang sama kita ada peringkat yang berikutnya, peringkat memahami, peringkat mentadabbur, mengkaji. Ini semua adalah peringkat demi peringkat yang kita terpaksa lalui. Saya nak sebut bahawa Al-Quran dia datang kepada kita ini, yang kita tengok ni bukan kitab hukum semata-mata. Contohlah, bukan kitab hukum. Kadang-kadang kita kata kita semangatlah. Quran ini kitab hukum Allah, kan? Semangatlah. Macam Dr. Imran dulu demo. Ini kitab hukum Allah, kan? Ya betul, tak dinafikan dia ada hukum Allah. Tapi kalau kita mengaji usul fiqh, Abdul Wahab Khalaf menyebut tak lebih 80 ayat secara direct yang sebut tentang hukum dalam Quran. Kalau ayat indirect, ayat yang tidak secara langsung, yang kita mengaji Ahkamul Quran Ibn Al-Arabi ataupun Al-Jassas, kan, kitab hukum ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran. Kalau kita mengaji Ali As-Sabuni, kan, Ali Sabuni lagilah dia kumpul sedikit saja. Tapi kalau kita baca kitab-kitab Al-Jassas, Al-Arabi, dia kumpul ayat-ayat yang ada hukum hakam tak lebih 700 daripada ayat-ayat Quran yang ada hukum. Menunjukkan 6,236 ayat. Saya ulang balik, bukan 6666. Itu saya pun tak tahu riwayat mana. Tetapi 6,236 ayat Al-Quran, hanya 700 sahaja yang cerita bab hukum. Tapi baki ayat itu cerita tentang apa? Tuan-tuan, sebab itu saya sebut Quran dia bukan kitab hukum, tetapi Quran adalah al-hayah, iaitu kehidupan. Seluruh kehidupan ada pada Al-Quran. Dan kita diminta baca Quran waktu hidup. Waktu mati tak payah baca dah. Orang lain baca kita. Baca waktu hidup. Dan dia ada manfaat untuk orang hidup. Bukan setakat kita. Tetapi qul la in ijtama'al insan. Termasuklah wal jin. Jin dapat manfaat dengan Quran. Pokok dapat manfaat dengan Quran. Binatang dapat manfaat dengan Quran. Semua benda dapat manfaat. Seluruh anak dapat manfaat dengan Quran. Sebab itu Quran dia bukan cakap tentang hukum semata-mata. Quran cakap tentang apa lagi? Alam. Banyak. Air saja, Imran. Air saja disebut bi'run, telaga, disebut ainun, mata air, disebut ma'aminas sama. Hujan ada ketika digunakan matar, ada ketika digunakan ghais, ada ketika digunakan al-bahru, lautan, ada ketika digunakan banyaklah istilah-istilah dalam Al-Quran ini. Tentang air saja ayat. Kalau kita kata tentang langit, an-najm, al-qamar, bulan, bintang, asy-syams, matahari, was-sama'i dzatil buruj, was-sama'i wat-tariq, bintang-bintang, as-sahab, awan, angin, ar-riyah. Ni semua Quran sebut habis. Quran sebut tentang apa lagi? Daratan. Quran sebut tentang besi, wa anzalnal hadid, besi, al-barri, daratan. Ada dabbah, binatang yang melata. Binatang saja Quran sebut. Al-Baqarah, An-Naml, An-Nahl, lebah, laba-laba, Al-Ankabut, semut. Quran sebut ba'udah, nyamuk. Wal-'adiyati dhabha, binatang tentang kuda perang. Ini binatang. Pokok at-tin wa zaitun. Pokok tin, pokok zaitun, al-a'nab, al-nakhlah, kurma, anggur. Subhanallah. Ini Quran. Dia bukan cakap tentang benda-benda kecil. Dia cerita semua. Sebab itu orang menyebut, ulama menyebut, kita masuk laut, kita nak cari ikan. Masuk laut dekat tepi-tepi laut itu dapat ikan sikit lah. Pergi tengah laut dalam sikit, dapatlah ikan banyak sikit. Macam itulah juga Quran ulama sebut. Lagi dalam kita masuk, lagi dalam kita jumpa.
Kalau kita hanya baca an in un ban bin bun, an in un ban bin bun saja kita jumpa. Tapi kalau kita tengok Quran ini dari segi kehidupan, banyak benda boleh relate dengan kehidupan kita. Sebab itu turunnya Quran kita raikan pada hari ini sebab kita nak cerita macam mana satu kitab yang luar biasa yang bukan setakat dikagumi tentang faktanya tetapi bunyinya, rentaknya, dia itu sendiri sudah selayaknya dikagumi oleh seluruh alam. Okay. Mukadimah panjang rasanya Ustaz. Dr. Ibrahim tak masuk langsung ni. Boleh Dr. Ibrahim, tadi saya nampak cara soalan tapi dah hilang mana pergi. Boleh Ustaz, boleh teruskan. Tadi saya nampak ada soalan tadi tapi lama dah lah. Ada saudara kita tanya pasal tempoh penurunan Al-Quran. Oh, tempoh penurunan Al-Quran. 23 tahun. Kalau ikut 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 23 tahun lah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tetapi Al-Quran ni Ustaz, okey, kita bincang macam mana orang sebut. Kalau kita kata 17 Ramadan lah turun Quran. Kan? Al-Quran kata, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Adakah semalam malam Lailatul Qadar? Sebab semalam nuzul Quran. Kan? Tak dia kaedah kena faham. Okey, tuan-tuan kalau baca, vocabulary paling banyak dalam dunia bahasa Arab. Sebab itu siapa boleh cakap Arab, dia adalah orang Arab. Ini kaedah. Ibn Hajar sebut, siapa boleh cakap bahasa Arab, dia orang Arab. Dr. Ibrahim dia orang boleh cakap Arab, dia orang Arab. Nak kahwin orang Arab pun boleh. Jadi bila kita sebut tentang, sebab tu orang Afrika Utara, Mesir, apa lagi, Maghribi, Algeria, Tunisia, dia bukan negara Arab, dia Afrika Utara tapi digelar negara Arab sebab dia boleh, orang boleh cakap Arab. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok bahasa Arab ni, Allah wa kadzalika ja'alna Qur'anan Arabiyya, Allah pilih bahasa Arab. Tuan-tuan kagum kita dengan bahasa Arab. Vocabulary paling banyak 12 juta. Bahasa nombor 2 English 600,000. Nak menunjukkan bahasa Arab ni dahsyat. Dan dalam bahasa Arab ini bila dia sebut satu benda, kadang-kadang perbezaan baris, perbezaan huruf, perbezaan bunyi, kadang-kadang ada sebab. Sebab itu bila ayat Quran cerita tentang turunnya Al-Quran, mereka akan menggunakan ayat nazzala. Okey? Nazzala itu biasa. Tentang Allah Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah. Nazzala 'alaikal kitab. Nazzala tu bermaksud turun. Kita sebut nuzul lah. Biasa kalau nak sebut turunnya dia sebut nazzala. Nazzala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan. Nazzala. Biasa. Tapi ada beberapa ayat dia tak guna nazala, dia gunakan anzala. Salah satunya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Apa dia? Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkatan, malam kami turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dia kata anzala. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, dia kata unzila, dia tak sebut nunzila. Jadi bila kita tengok benda ni, orang ulama pun tafsirkan bahawa anzala dengan nazala ni ada beza. Kalau kita sebut nazzalal matar, turunnya hujan. Nazzala turunnya hujan renyai-renyai. Kalau anzalal matar, turunnya hujan dengan lebat. Wa anzalna alaihi matara wa amtarna alaihi matara. Dia bila turunnya apa maksud lebat dan renyai? Kalau kata anzala bermaksud turun sekaligus. Kalau kata nazala, turun beransur-ansur. Biasa ayat Quran guna kami turun beransur-ansur. Tapi dalam bab nuzul Quran yang kita raikan ni, dia gunakan anzala. Anzalna. Dia bukan, Dr. Ibrahim, dia bukan anzalna Nasir. Hak pelakon tu, Dr. Ibrahim minat tu. Bukan dia. Ni orang lain. Okay? Saya tak perasan siapa tu. Tak perasan tak apa. Dia ramai orang berlakon. Okay. Bukan cakap pelakon yang betul. Okay. Dia kata anzalna ni, bila kami turunkan anzalna bermaksud turun sekaligus. Bermaksud ada proses turun. Dia tak turun terus. Dia turun daripada Allah kepada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz turun kepada Baitul Izzah. Okay. Turun kepada Baitul Izzah secara sekaligus.
Kemudian Baitul Izzah turun ke langit dunia dan sampai kepada kita secara beransur-ansur. Sebab itu 23 tahun. Tapi hakikat dia, Quran ini dia bukannya, contohlah, memang ada banyak isu yang dalam Quran yang contoh ayat Quran surah tentang Ar-Ruh. Orang tanya Nabi tentang roh, Nabi tak jawab. Adakah tak ada lagi ayat Quran tentang roh? Orang tanya Nabi, kalau kita baca ayat Quran, dia ada banyak tentang istifham, soalan-soalan daripada orang Arab dan Nabi jawab. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka tanya kamu tentang anak yatim. Qul islahul lahum khair, Nabi jawab. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka tanya kamu tentang darah haid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid, jawablah darah haid itu kotor, tak boleh bersama dengan pasangan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka tanya kamu arak dan judi. Yas'alunaka 'anil ruh, mereka tanya kamu tentang roh. Ada banyak persoalan yang mereka tanya baru Quran turun ayat. Adakah ayat itu belum diturunkan? Tunggu peristiwa dulu. Tidak, jangan salah sangka. Sebab ayat Quran yang turun sekaligus itu dah lengkap. Al-Quran bersifat qadim, dia kalamullah. Dia ada bersifat sebelum dan selepas, dia tak terikat. Dia turun sekaligus dekat situ setiap peristiwa. Cumanya nak turun kepada Nabi yang tu yang 23 tahun. Jadi kita nampak kenapa turun ini, kenapa ini begini-begini. Sebab memang begitulah sifat Al-Quran. Kalau yang tanya tadilah. Okey. Allahu a'lam bissawab. Soalan lagi? Setakat ni tak ada lagi, Ustaz. Kalau ada soalan lagi, tulis soalan. Okey. Masalah, insya-Allah. Okey. Baik, kita teruskan. Okey. Sebenarnya dalam kita tengok tentang Quran ni, bila saya sebut tadi, kita nak rasa seronok. Sekejap Kita nak rasa seronok dengan Al-Quran ni, salah satunya adalah yang kita rasa keajaiban Quran. Baru kita seronok. Quran ni dia bicara, bila kita baca, kalau kita faham, dia cerita tentang syair sebagai contoh. Syair. Ataupun dia cerita tentang sains. Orang banyak kajian tentang sains. Orang sebut Dr. Maurice Bucaille, orang sebut Dr. Gary Miller, Dr. Daniel, dia akan cerita tentang sains. Fafataqnahuma, teori Big Bang yang dibuktikan oleh Al-Quran. Dr. Maurice Bucaille masuk Islam kerana dia buat kajian Fir'aun. Dalam kitab lain yang dia belajar adalah Fir'aun tidak mati dalam laut. Tetapi bila dia tengok Fir'aun ini, dalam perut Fir'aun ada kesan-kesan garam, menunjukkan mati dalam laut. Dia ingat dia hebat, dia penemuan dia hebat, tapi dia balik Mesir, orang Mesir kata kami dah jumpa lama dah tahu lama dah. Kemudian cerita tentang, sebab dalam Quran sebut cerita tentang marajal baharaini yaltaqiyan, lautan yang terpisah di antara keduanya. Diceritakan tentang itu semua sains membuktikan tentang teori kelahiran, nutfah, alaqah, mudghah. Berapa 40 hari namanya nutfah, benih. Kemudian alaqah, daging, darah yang tergantung. Kalau kita mengaji bahasa Arab, darah itu damun, tapi kenapa tak sebut damun, dia sebut alaqah. Alaqah ini darah, tapi darah yang melekat, alaq, tergantung. Lekat dekat dinding rahim. Kemudian disebut mudghah. Mudghah itu daging. Dalam bahasa Arab sebut daging adalah lahmun, tapi kenapa Al-Quran tak guna istilah lahmun? Sebab dia ada sifat daging yang dikunyah, macam embrio, zygote dan sebagainya. Ini semua keajaiban Quran, dia sudah sains. Kerana Nabi pernah sebut benda yang Nabi tak lalui lagi, masa depan. Teori pengetahuan Nabi tentang masa depan. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Sesungguhnya Rom akan tewas. Nabi sebut, Nabi dah wafat. Nabi kata Rom akan tewas, tapi dia tewas sekejap sahaja dan akan dimenangi semula oleh Rom, kemudian menentang Parsi. Ini antara benda-benda tentang sejarah. Nabi sebut tadi, saya sebut tentang Ad dan Samud. Nabi ada sebahagian tempat Nabi tak sampai pun, tetapi Nabi boleh cerita dengan detail. Dan ada lagi kisah tentang orang buat kajian matematik. Kalau Syekh Salah Fatah Al-Khalidi dalam I'jazul Quran Al-Bayani, tentang dia ulama Jordan ni sampai hari ni ada lagi. Dia sebut tentang ada mukjizat yang tidak qat'i tetapi boleh diambil kira. Contohnya bilangan-bilangan huruf dalam Al-Quran. Kita surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar yang kita bincang ada 30 patah perkataan, sama banyak dengan satu juzuk Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada 30 patah perkataan dan ada 114 huruf dalam surah Al-Qadar. Surah yang cerita tentang turunnya Al-Quran ada 114 huruf. Kemudian apa lagi?
Perkataan contohlah al-maut 145 kali, al-hayah 145 kali, hidup 145 kali, mati 145 kali, sama banyak. Syaitan 88 kali, malaikat 88 kali, sama banyak. Nah, sejuk panas, al-har dengan barat, sama banyak 4 kali. Lagi apa? As-sayyi'ah, saya tak ingat berapa kali, keburukan, dan as-salihat, kebaikan, sama banyak disebut dalam Quran. Perkataan Syahrun, Ustaz Imran, Syahrun itu bulan-bulan Islam. Syahrun ini adalah bulan. Bulan ni disebut dalam Quran 12 kali. Membenarkan tahun 12 bulan. Yaum dalam wazan yaum ni ada 360 kali disebut dalam Quran. Yauman dalam wazan yang lain dan saraf lain. Yauman, ya ayyam, ada 30 kali disebut dalam Quran. Sama dengan sebulan 30 hari. Siapa yang rancang untuk tulis perkataan macam ni? Sampai begitu detail perkataan ini dikira oleh ulama. Mereka kaji, Fuad Al-Baqi dia kaji benda-benda macam ni. Macam mana wording dalam Quran itu ada korelasi yang sangat baik. Kita cerita tentang daratan. Perkataan Al-Barri dan perkataan Al-Bahri, daratan dan lautan. Al-Barri ada lebih kurang dalam, saya tak ingat, 13 ke berapa ke. Tetapi Al-Bahri ada lebih kurang, Allah Akbar. Senang cerita dalam Quran, bilangan perkataan Barri ada lebih kurang 29% berbanding perkataan Al-Bahri. Bilangannya ada 71%. Membenarkan orang kaji dari sudut sains bahawa lautan ada 71% dan daratan ada 28 ke 29%. Wording saja pun dah jumpa dah. Apatah lagi kalau kita tengok bunyi-bunyi. Al-Quran ma'dubah, dalam hadis sahih sebut Quran itu ada hiasan dan juga ada hidangan, dia seronok, lazat. Dan kamu tidak akan bosan membaca Al-Quran. Siapa cakap? Nabi kata. Pernah tak kita boring baca Fatihah? Satu hari 17 kali. Baca novel pun boring. Tengok drama, movie, Dr. Imran main game pun lama-lama boring. Mesti nak tukar game lain. Dulu main PS2. Hari ni mesti main PS4. Lah ni main game PIBG, PUBG, PIBG. Mainlah game apa pun. Dia ada apa? Dia akan ada kebosanan. Tapi Quran 17 kali baca sehari. Tiap-tiap hari baca, tak pernah bosan. Tak pernah bosan. Dan ada orang buat kajian. Tuan-tuan, Nabi dapat Quran. Nabi bukan dia rancang. Bukan dia duduk tepi tasik, dapat ilham. Dan Ustaz Imran dulu duduk tepi tasik Universiti Melaya. Dia dapat ilham. Kononnya nak dapat ilham lah. Dapat ilmu, dapat apa idea. Padahal ada umurat orang kan. Dan dia dapat ilmu. dapat. Saya jumpa dengan penulis lagu, Lolok, Arwah Lolok. Dia tulis lagu pakai pen Mont Blanc. Dia kata, pen lain tak mau. Sebab dia punya nak ambil feel tulis lagu. Kalau M. Nasir dia duduk sorang-sorang sambil dia lukis. Dia pandai lukis. Dia tulis lagu. Nak ambil feel. Nak buat rentak yang terbaik. Hakikatnya Nabi dapat Quran. Bukan Nabi tengah rancang. Nabi tengah tidur, wahyu turun. Nabi tengah jalan, tiba-tiba wahyu turun. Tengah jalan, Nabi pegang pula. Sakitnya. Wahyu Allah turun. Nabi tengah jalan dengan sahabat, wahyu turun. Nabi tak rancang. Nabi tengah nu'as, tengah mengantuk. Mengantuk, inna a'tainakal kautsar, turun. Bila Nabi rancang? Jadi ada orang buat kajian, mustahil satu kitab yang tidak dirancang dengan begitu baik, tetapi susunannya, kebetulannya sangat tepat. Sangat tepat. Nabi nak sebut tentang cerita tentang wanita. Ada ketika Nabi sebut zaujah, ada ketika Nabi sebut imra'ah. Ulama kaji, isteri ada dikatakan imra'atul aziz, imra'atul fir'aun, imra'atul nuh, imra'atul lut. Ada beza dengan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana. Disebut mereka keluar daripada syurga itu berdua-duaan, iaitu dengan pasangannya, isteri dengan perkataan zaujah. Ada wording yang berbeza. Untuk isteri digunakan ini perkataan dia. Untuk isteri yang macam ni digunakan begini. Untuk kanak-kanak ada atfal, ada sabiyun, ada gulamun, ada waladun. Ada beza-beza. Semua tu maksud budak. Tapi lain-lain. Orang tua, ajuzun, syekhun. Ada sebab. Dan dia pun tengok betapa hebatnya orang boleh dengar Quran 28 jam ni boleh dengar Quran. Pasang mikrofon, pasang speaker earphone ni, duk naik flight sampai ke Mekah dengar Quran. Tak boring-boring.
Walaupun tak faham, dia pun pelik. Jadi M. Quraish Shihab contohnya di Indonesia, ni kontroversi lah sikit M. Quraish Shihab ni. Tapi dia petik kata-kata daripada Mahmud Duqay, The Glorious Meaning of Quran. Dia kata orang barat buat kajian muzik. Tadi saya sebut sains, kehebatan Quran dari sudut matematik, kehebatan Quran dari sejarah. Ni kehebatan Quran dari sudut muzik. Sebab orang tak boring. Jadi bila dia tengok, rupa-rupanya sangat hebat. Wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Qala was sama'i wat tariqa wa ma adraka mat tariqa an-najmu as-saqib والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان عما يتساءلون عن النبأ العظيم. Orang kalau dia tak tahu di mana tanda berhenti ayat pun dia boleh agak di mana nak berhenti. Ini ilmu fawasil. Disebut dalam kitab-kitab ilmu fawasil, ilmu mengetahui tentang berapa bilangan ayat dan potongan-potongan ayat. Satu benda yang ajaib. Ad-Dhabtul Quran, ilmu Dhabtul Quran. Macam mana tulisan zaman Osman sampai hari ini kekal. Kenapa tak ditambah? Contohnya Rishawah, Ghain, Shin, Alif. Kenapa tak tulis Alif tapi Alif kecil pula? Ada sebab. Kenapa tak tulis alif betul-betul yang sedang? Khairan al-wasiyah. Kita tak boleh baca khairan al-wasiyah. Kita kena baca khairanil wasiyah. Kena ada nun kecil. Kenapa tak tulis nun terus? Ada sebab. As-salah, alif, lam, sad, lam, alif, ta marbutah. Ada sebahagian tulis alif, lam, sad, lam, waw. Atas waw tu ada alif kecil. Ta marbutah. Sebut sama. Kenapa? Ada sebab. Okey, jadi semua benda ni bersebab. Jadi ilmu Dhabtul Quran. Dulu pun kementerian banyak tukang. UiTM dulu apa ITM, sekarang dah jadi UiTM. Fakulti tu dulu fakulti apa lah, ni fakulti nama pun dah tukar. Ejaan bahasa Melayu, bahasa-bahasa banyak dah habis. Sebahagian bahasa zaman 1400 tahun dulu dah habis. Ustaz Imran dah habis dah. Dah pupus dah. Bahasa Arab, bahasa Quran kekal sampai hari ini. Ejaan cangkul, Ustaz Imran. Dulu eja macam mana? CH. Betul tak? CH. Sekarang tukang pula ejaan. Kita hari ni macam-macam DBP tukang. Ejaan kita pun baru tahu. Oh yang tu kah? Ejaan yang betul. Sebab apa berubah? Sebab dia bukan mukjizat. Al-Quran tak berubah. Sampai bila-bila. Dan dia bukan wahyu, mukjizat pada zaman itu. Kalau Nabi Musa fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Zaman dia sihir, maka dia lempar tongkat. Kita tak memerlukan tongkat sekarang. Kita ada machine gun, kita ada macam-macam. Kita zaman Nabi Isa, zaman perubatan, sesuai zaman dia, habis dah zaman dia. Zaman Nabi zaman syu'ara, zaman syair. Tetapi bukan setakat mukjizat syair yang ditinggalkan kitab, kekal mukjizat dia sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Allah Alam lah. Tadi nampak ada soalan. Masya Allah Ustaz. Perkongsian yang sangat baik, menarik sekali. Begitu memukau perkongsian Imam Muda kita berkaitan dengan keistimewaan Al-Quran tu. Okay, Ustaz, saya nak bacakan sikit soalan di Facebook Pusat Islam UiTM Perak. Ada yang bertanyakan berkaitan dengan amalan khatam Quran. Saya gabungkan dua soalan ni. Mengatakan mana yang lebih baik antara khatam Al-Quran ataupun membaca Al-Quran secara tadabbur. Kemudian yang kedua tanya, kita baca Quran ni elok secara bersendirian atau secara berkumpulan? Sebab ada yang kata dia tidak diamalkan oleh Nabi dan para salafus soleh. Silakan Ustaz. Baik, pertamanya tadarus ni diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tadarus dengan siapa? Nabi tadarus dengan Jibril alaihissalam. Nama pun tadarus. Nabi tadarus dengan Jibril alaihissalam. Tentang isu khatam Quran, tentang tadabbur ke, faham Quran ke, semuanya melalui proses qiraah. Kalau tak qiraah, kita takkan tadabbur. Tuan-tuan yang dok rajin tadabbur, tuan-tuan yang dok rajin faham makna sekarang adalah berkah perjalanan kita mengaji kelas kafar dulu.
Belajarnya. Kita tak tadabbur pun sekolah kafar dulu. Kita tak tadabbur pun budak tahfiz tuan-tuan. Baca Quran tak faham macam burung kakak tua. Ya, saya cakap macam burung kakak tua. Tuan-tuan nak cakap apa, cakaplah. Hari ni orang cakap macam burung kakak tua yang baca tak faham langsung apa isi kandung Al-Quran. Ya, betul. Anak saya Twinkle Little Star pun tak faham. Nyanyi ya. Saya dulu hafal Quran dulu satu habuk pun tak faham. Tapi bila lama, sebab ini nama proses pendidikan. Al-Quran ada prosesnya. Al-mahir fil Quran ma'asafrati kiramin mararah. Orang yang mahir dengan Quran, okey, ada malaikat khusus dengan dia. Tetapi ada orang yang wayatata'ta' wa huwa alaihi syaqun. Dia baca dengan terketak-ketak, dia baca dengan kesusahan, dapat pahala. Jadi orang nak sebut tentang khatam, adakah khatam itu penting tak penting? Penting, sebab Imam Syafi'i rahimahullah, dia tak tadabbur, dia tadabbur. Imam Malik tak tadabbur Quran dalam bulan puasa, tadabbur. Tapi mereka tak tinggal khatam Quran. Ada sebab. Sebab dia sifat bacaan. Qur'u, hentakan-hentakan jadi Quran. Ustaz Imran fahamlah. Qira'ah, baca. Ditambah alif nun, ditafdilkan. Di satu benda yang sangat dibaca. Sangat dibaca. Jadi macam Ramadan lah, panas. Ramadan yang sangat panas. Jadi bila kita baca, kita sebut tentang tadabbur, tak dinafikan. Kita kena tadabbur, kena faham Al-Quran. Jangan sampai bila-bila kita tak faham. Sebab itu ulama ada bincang tentang ilmu didikan Al-Quran. Sebab ada ulama yang kata orang-orang umur 70 tahun, 80 tahun tak digalakkan hafal Quran. Waste time. Dia kena baca tentang pemahaman Al-Quran. Okey, jadi kanak-kanak kita nak cakap, anak-anak kecil tak guna baca saja. Tadabburlah Al-Quran, wahai Aish, anak saya umur 12 tahun, umur 10 tahun. Tak. Budak-budak lazimi mereka dengan hafazan. Itu tradisi yang dilatih untuk melatih kita macam mana nak berinteraksi dengan Quran. Tak dinafikan, sahabat Nabi kata, kami ini tidak akan menambah hafalan lain melainkan setelah kami mengamalkan ayat tersebut. Ini disebut oleh sahabat Nabi. Betul, tak dinafikan. Mereka amal dulu baru mereka hafal. Tapi mereka habis tak hafal Quran? Habis. Habis hafal Quran. Habis juga. Kita nak kata amal. Dia pun baca tak? Baca. Jadi kita kalau kita nak tadabbur ke, nak faham ke, proses membaca itu tetap diteruskan. Kalau kata tentang berkumpulan, tuan-tuan kena faham. Dulu sekolah menengah kita buat puasa sunat dekat sekolah. Sebab apa kita buat puasa sunat dekat sekolah? Bukanlah kata Nabi pernah buat peraturan dekat sekolah dengan sahabat wajib puasa sunat. Tak. Itu nama proses melatih, membina suasana. Tuan-tuan, nak baca tadarus Quran ramai-ramai ke, sikit-sikit ke, 2 orang ke? Ya, Nabi buat 2 orang. Tetapi apa beza dengan 10 orang? Kalau maqasidnya sama, iaitu orang tu baca, kita dengar dan kita betulkan. Maqasid sama. Nabi dengan Jibril tauqifi. Secara tauqifi, sebab Jibril lah yang menyusun. Nabi punya wording satu persatu. Kita dengar surah Al-Alaq turun yang pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kenapa Iqra' duduk kat belakang, Al-Baqarah dulu? Siapa yang susun? Tadarus. Nabi dengan Jibril. Jibril susun satu sampai An-Nas. Jadi semuanya boleh. Kalau boleh buat semualah. Jadi nak khatam Quran tak khatam Quran, isu nak tadabbur tak tadabbur, kalau dia rasa dia tak sempat untuk nak khatam Quran, dia nak fokus pada tadabbur, silakan, tak ada masalah. Sebab itu ada orang hafal Quran, dia hafal 15 juzuk. Dia tak khatam Quran pun. Satu hari dia boleh baca sampai 5 juzuk. Kita satu hari 1 juzuk tak baca. Dia 5 juzuk. Tapi dia tak tambah pun 15 juzuk. Kenapa 15 juzuk saja? Sebab dia nak mengulang 15 juzuk. Dia baca tak? Baca juga. Yang pentingnya kita bersama ataupun tidak bersama Al-Quran. Siapa yang rajin tadabbur Al-Quran, saya yakin dan pasti dia mesti akan melalui proses membaca. Itu benda tak ada masalah. Baiklah, maksudnya yang paling penting sekali adalah kita melalui proses pembacaan dululah kan. Jangan sampai kita nak cakap tadabbur tapi kita tak baca kan. Okey, jadi ada soalan lagi yang berkaitan dengan tadi ni, bila Ustaz cakap tentang kehebatan Al-Quran, mukjizat Al-Quran tadi. Tapi bagaimana ada sebahagian kelompok yang boleh menafikan tentang kebenaran Al-Quran ini, dan ada sebahagiannya lagi pula dia menggunakan Al-Quran ni untuk melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan maksud Al-Quran itu sendiri. Mungkin Ustaz boleh komen sikit. Itu biasalah. Kita punya buku orang faham cara lain, itu biasalah. Tapi Quran ini dia ada disiplinnya. Sebab itu dia ada disiplin, salah satu disiplin, kita tidak dibenarkan untuk tafsirkan Quran. Hadis Nabi sebut, kamu tidak dibenarkan untuk menafsirkan Quran. Kalau kamu bukan ahli dia, tak boleh. Ulama kata kalau kita bukan ahli dia, tafsir tak boleh.
tafsir seorang-seorang walaupun betul kalau you bukan ahli tafsir. Sebab kita bukan cerita tentang tesis, kita cerita tentang apa yang Allah sebut tu, boleh jadi silap. Sebab tuan-tuan, dia kena ada ilmu-ilmu dia, ilmu qawaidut tafsir, ilmu maratib tertentu. Sekadar kita nak faham daripada konteks secara menyeluruh, okey, tak ada masalah. Tetapi kalau kita nak tafsir dengan lebih luas, itu masalah. Berarti kalau kita baca terjemahan, kita faham terjemahan. Kita baca tafsir, tak faham, kita baca tafsir Al-Quran. Baik, bila orang mula argue tentang ketidakbenaran Al-Quran, kan? Bukan seorang dua orang, setiap zaman ada orang argue kebenaran Al-Quran. Bukan zaman sekarang, tuan-tuan. Daripada zaman Nabi lagi orang dah debate tentang isi kandungan Al-Quran. Persoalannya adalah, ada tak jawapan daripada para ulama setiap persoalan yang mereka bangkitkan? Ada. Isunya, mana pergi penulisan orang yang menentang Al-Quran dulu? Allah jadikan Al-Quran kekal sampai hari ini. Penentang-penentang Al-Quran tenggelam entah ke mana. Mana pergi penulisan-penulisan yang meragui Al-Quran? Penulisan-penulisan yang meragui Al-Quran sudah hilang daripada persada dunia ini. Tetapi Al-Quran kekal sampai hari ini. Mana pergi orang yang melawan tentang apa yang disebut dalam Al-Quran? Tidak ada dah. Hilang dah. Tak ada dah pun. Tak ada. Setiap zaman ada lagi orang yang meragui Al-Quran. Tentang Quran ni dia datang dengan sebut la. Zalikal kitabu la raiba fi. La ini tidak. Dia bukan sebut inilah kitab yang benar. Dia tak. Dia tak sebut inilah kitab yang nyata. Untuk mukadimah Quran, surah Al-Baqarah, dia sebut ini adalah kitab yang la tu maksudnya tidak apa? La raiba fi. Tidak ada keraguan. Ada beza. Ada beza kita kata kitab kita betul dan ada beza kita kata kitab aku tak ada silap langsung. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang, oleh Al-Quran. Dia kata kami tidak ada keraguan. Jadi kita baca betul-betul, kita tengok sesungguhnya Al-Quran itu tidak ada kerugian pada pembacanya. Baik. Ustaz, ada satu lagi soalan. Ada penonton kita di Facebook bertanyakan tentang dia pernah khatam Quran dulu, 50 tahun dulu. Tapi bila nak baca balik sekarang dah mula sangkut-sangkut. Ya. Jadi apa yang patut dia lakukan? Boleh Ustaz komen sikit? Tak ada masalah. Dia boleh dapat pahala. Falahu ajran. Siapa yang baca Quran sangkut-sangkut dapat ganjaran. Falahu ajran. 2 ganjaran pula Nabi sebut. 1 ganjaran baca Quran, 1 ganjaran berusaha membaca Al-Quran. Tuan-tuan, dia kata kena faham. 1.7 bilion umat Islam ni bukan semua pandai baca Quran. Orang Arab sikit ya. Orang Islam paling ramai orang Jawa. Imran tu tak tahu nampak muka macam Jawa tapi dia tak mengaku Jawa. Kan? Kalau Saya ada orang Banjar. banyak. Dia mengaku tak apa. Banyak. Okay. Ada orang dia tak sedar. Orang paling ramai orang Islam. India, Pakistan, Bangladesh. Bukan semua pandai baca Quran. Cuma budaya di Pakistan kalau tak pandai baca Quran dia satu benda yang teruk lah. Teruk. Sebab itu kalau kat Pakistan ni kalau hafal Quran, tukang besi hafal Quran, engineer hafal Quran, kapten kapal terbang hafal Quran, driver taksi hafal Quran, sebab dia terlalu ramai orang hafal Quran. Jadi tentang Haji tadi tu kata 50 tahun sudah dia baca lancar boleh khatam. Bukan setakat Haji. Ada kawan-kawan kita dia khatam juga waktu dah jandam dulu. Khatam dengan ustazah dia buat pulut kuning, lepas tu dia khatam terus tak baca sampai sekarang. Pun ada juga. Ada juga. Jadi tak ada masalah. Nak baca, nak khatam ke, nak faham ke, apa saja kaedah gunakan. Kalau nak kata tadabbur pun sahabat buat. Nak kata tafahum pun sahabat buat. Nak kata apa lagi? Baca tafsir pun sahabat buat. Nak kata baca saja tanpa faham pun dibuat pada bulan Ramadan. Buat. Semua benda itu dibuat sebab Quran ni sifat baca. Dengar Quran saja pun Nabi pernah tunjuk contoh. Okay, jadi tak ada masalah untuk baca pelan-pelan, sesu. Okey, baik. Satu lagi soalan, Ustaz. Ada Dr. Muhammad Afandi tanya ni. Dia kata Lailatul Qadar dikaitkan dengan penurunan Al-Quran. Sehingga hari ini kita masih mengharapkan diketemukan dengan Lailatul Qadar. Adakah Al-Quran itu masih diturunkan sehingga kini pada malam Lailatul Qadar? Dan penurunan itu tidak diketahui bila malamnya kerana tidak dimaklumkan oleh baginda Nabi SAW. Mana soalan dia kat tengok mana? Kat bawah tu. Dia tengok sikit baru nampak. Afandi. Okay. Tanya apa ni Lailatul Qadar tu adakah kita masih berpeluang lagi lah
Dan adakah Quran tu masih lagi diturunkan sehingga hari ini? Nah, Al-Quran dah tamat dah. Dah habis dah. Ayat terakhir Al-Quran adalah 281 surah Al-Baqarah. Ayat pertama adalah surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran berakhir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak turun dah. Tapi cumanya peristiwa Al-Qadar itu diangkat. Doktor kena faham. Quran ni dia mengangkat darjat Ramadan. Ramadan jadi mulia sebab turunnya Al-Quran. Sebab turunnya Al-Quran. Ramadan tadi saya sebut bulan panas biasa, tapi jadi mulia dengan sebab Al-Quran. Nabi Muhammad faddaltu 'alal anbiya, nabi yang paling tinggi kedudukan. Nabi-nabi dia ada ranking dia. Tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Ada nabi boleh cakap dengan Allah, ada nabi tak boleh cakap, ada nabi boleh melenturkan besi, ada nabi boleh berbicara dengan jin, ada nabi tak boleh. Ada nabi ada cerita dalam Quran, ada warusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsus 'alaik. Ada nabi ada cerita, ada nabi tak ada cerita. Tapi Nabi Muhammad dijadikan Nabi paling mulia sebab dia diturunkan Quran padanya. Jadi Nabi Muhammad jadi mulia. Dan Lailatul Qadar pun malam penentuan takdir jadi mulia dengan sebab ada peristiwa turun Quran. Jadi Quran dah settle dah. Kita cari inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Disebabkan dulu ni dia turun pada malam Al-Qadar dulu 1400 tahun dulu turun pada malam Al-Qadar Quran Iqra' tu. Sampai hari ini Lailatul Qadar menjadi mulia. Bukan bermaksud kita cari Lailatul Qadar itu bermaksud pada malam itulah Al-Quran diturunkan. Al-Quran dah settle dah. Itu je lah ayat dia. 6,236 ayat. Tak turun-turun dah. Cumanya kita cari Lailatul Qadar yang tak diberitahu oleh Nabi bila malam Lailatul Qadar itu, iltamisuha, carilah, kerana dia masih lagi diperselisihkan oleh para ulama bilakah tempoh ataupun tarikh Lailatul Qadar itu. Zaman dulu dia turun pada Lailatul Qadar. Zaman sekarang dia turun boleh jadi 21, boleh jadi 23, boleh jadi 25, boleh jadi 27. Kita cari saja malam-malam Al-Qadar sebab setiap malam setiap tahun tempoh ataupun tarikh Lailatul Qadar berubah. Sebahagian ulama kata Lailatul Qadar tak berubah, dia fix satu malam sahaja. Ini ada ulama kata tiap-tiap tahun dia kata sama aja, kalau malam 21 setiap tahun. Ini kata-kata ulama. Ada katanya 27 je. Ada sebagian kata tahun ni 21, tahun depan 25, tahun lagi 27. Sebab perselisihan ulama yang sangat banyak. Jadi kita cari saja dengan sebab berkat dulu malam inilah malam yang diturunkan Al-Quran. Baik, jelas ya jawapan tu Dr. Fandi. Maksudnya kita yang paling utama adalah kita mempertingkatkan amal ibadah kita pada setiap malam-malam terakhir Ramadan ni. Mudah-mudahan kita akan ketemu juga dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Okey, Ustaz, sedar tak sedar kita dah hampir sejam kita bersiaran. Jadi saya rasa mungkin Ustaz Ashraf boleh buat kesimpulan tentang kita punya tajuk pada hari ini. Kita bincang tentang ibrah di sebalik penurunan Al-Quran. Jika Ustaz Ashraf boleh simpulkan perbincangan kita, dipersilakan Ustaz. Baik, untuk Dr. Imran, para pensyarah dan semualah. Cantik hari ini kita kupas tentang nuzul Quran sebab kita memilih tajuk yang tak pernah kering. Kata ulama tafsir, kami setiap kali buat kajian mengajak Quran ada saja jumpa benda baru. Sebab itulah kita nak jadikan Quran ini kita tengok dengan basirah, ala basair, iaitu mata hati. Kalau kita tengok dengan mata biasa, kita akan nampak Fir'aun adalah Fir'aun, Abu Lahab. Quran kata Ashabul Kahfi. Tapi kalau orang itu dia tengok dengan mata hati, dia akan nampak dia sebut Fir'aun, dia sebut Abu Lahab, dia sebut Ashabul Kahfi, dia sebut nama-nama orang tertentu. Dia akan nampak Allah sedang menyebut nama Ashraf, sedang menyebut wahai Imran. Maka dia akan rasa setiap ayat itu adalah untuknya. Jadi kita pun baca dan kita nak kaji, kita dapatkan panduan. Kerana itulah satu kitab yang tidak ada kesesatan sampai bila-bila. Dan dia banyak memberikan tunjuk ajar bagi manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Membezakan yang betul dan yang salah. Itulah Quran. Jadi insya-Allah semoga Allah memberikan rahmat untuk kita. Dan saya harap kita doa tuan-tuan. Quran ni dia ada unsur pilihan. Apa maksud pilihan, Ustaz Imran? Allah boleh pilih. Yang ni yang kita kena doa. Tu kena doa tu. Doa supaya kita dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli Quran. Ahlullah. Nabi sebut ahli Quran huwa ahlullah. Siapa nak jadi family Allah, keluarga Allah, dia sebut ahlullah, keluarga Allah. Dia adalah ahli Quran, ahli Quran. Sebab dia pilih, dia tak betul kita kena boleh usaha untuk jadi ahli Quran, tapi dia ada unsur pilihan.
Sebab dalam Al-Quran sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran, kami yang pelihara. Cara nak pelihara tu macam mana? Macam-macam. Salah satunya masukkan dalam hati orang hafal Quran. Sebab itu tak semua orang boleh hafal Quran. Ada orang Allah masukkan dalam hatinya Quran. Sebab pilihan Allah. Nombor 2, dalam Quran sebut thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Aku wariskan bagi kamu. Quran gunakan waris, awrathna. Wariskan bagi kamu Al-Quran. Ulama kata perkataan waris ni bukan bermaksud beri. Beri ni kalau tak bagi tak dapatlah. Waris ni kalau bapa tak bagi pun anak tetap dapat. Apa maksud dia? Ada orang dia tak nak Quran. Dia tak nak baca Quran, dia tak nak faham Quran. Tapi Allah masukkan dalam dada dia. Ada hidayah. Cat Steven, dia bukan baca Quran teruk-teruk sangat pun. Dia baca surah Yusuf ya. Baca surah Yusuf 110 ayat sebab dia nak dengar cerita. Sebab dalam Quran ni ada cerita yang banyak. Dia suka tengok movie, dia suka baca novel. Jadi Cat Steven ni dia bacalah Quran. Dia tanya, Quran ni cerita apa paling best? Quran yang bagi tahu kat kita, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Cerita paling best adalah cerita Nabi Yusuf. Okey, dia pun buka cerita Nabi Yusuf, dia pun baca. Sebab baca novel, tengok wayang ni kan, Ustaz Imran. Zaman Ustaz Imran dulu tengok wayang kan. Bila dah habis saja tengok wayang ke ataupun tengok movie ke, kita akan rasa happy tau sebab hero menang. Jarang hero mati. Kalau hero mati kat India tu kena bakar beragam. Kan? Baca novel, dia ending dia best. Jadi Cat Steven ni nak dapat seronok, dia stres kan. Dia stres, dia nak baca Quran, dia nak tengok cerita. Dia pun tengok cerita. Dia kata, aku baca cerita Nabi Yusuf, memang best. Daripada masuk dalam telaga buta, kena makan dengan serigala, duduk dengan Imratul Aziz Zulaikha, duduk macam-macam. Sampai jadi menteri, sampailah dia jumpa dengan ayah dia, ending best. Dia kata, aku baca Quran ni, baca surah Yusuf ni, bukan setakat jadi gembira, tetapi aku keluar daripada surah Yusuf, keluar lalu menjadi Yusuf Islam. Kita keluar daripada surah Yusuf tak jadi apa? Harap anak jadi handsome yang baca surah Yusuf. Keluar tak jadi handsome pun. Jadi Ustaz Imran pun jadilah. Alhamdulillah. Jadi kita harapkan kita dapat manfaat daripada Quran dan kita doa Allah jadikan kita ini pilihan Allah. Sebab itu kalau bulan Ramadan tak baca Quran, bulan Ramadan kita tak bersama Quran, kita kena bimbang. Takut Allah tak pilih kita untuk menjadi ahlullah. Takut Allah tak pilih pun kita jadi ahlul Quran. Itu kita kena bimbang. Allah alam. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian, atas peringatan dan paling penting kita sama-samalah doakan semoga kita semua terpilih di kalangan ahlullah yang dipilih oleh Allah, insan-insan yang tahu untuk memuliakan kalam Allah di tempat yang sewajarnya. Okey, jadi saya mewakili Jawatankuasa Penganjur Unit Hal Ehwal Islam, Majlis Perwakilan Pelajar dan Kelab Syarah UiTM Cawangan Perak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ashraf atas perkongsian sebentar tadi. Dan di sini juga saya ingin mengingatkan kepada para staf UiTM yang mengikuti ceramah ini untuk mengisikan Google Form untuk rekod kehadiran dan jam latihan di ruangan chatbot. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Jazakumullah khairal jazak kepada semua yang menonton kita pada pagi ini. Jadi tanpa kita saya ingat nak simpulkan tapi tak apalah, Ustaz Ashraf ada program lain lagi selepas ni. Boleh simpulkan. Saya nak kenal lagi. Kalau kita boleh sebut sikit berkaitan dengan apa yang Ustaz sebut tadi, kita imbas kembali apa yang saya sempat catat. Ustaz Ashraf cerita tentang keistimewaan Al-Quran, antara keistimewaan Al-Quran pada yang disebutkan oleh Ustaz Ashraf adalah berkaitan dengan ayatnya yang menyentuh jiwa, yang menyentuh hati, kebenaran Al-Quran yang bersifat mutlak. Kemudian Al-Quran ini dia sifatnya dia memuliakan, dia akan memuliakan sesiapa yang mendampinginya, Kemudian dalam penceritaan Al-Quran banyak bukan hanya bercerita tentang hukum, bahkan menceritakan tentang alam, tentang sains, tentang benda-benda lain lah yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kemudian dalam kehidupan kita ni kita melazimi Al-Quran, bukan kita tak ada maksudnya kita bukan nak tentukan mana yang lebih penting, mana yang lebih tidak penting, tapi kita nak yang penting kita membaca Al-Quran
dan kita mengikut ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran sehingga kita dapat mentadabbur dan memahami Al-Quran dengan baik. Dan kita sama-sama berdoa semoga kita dimasukkan dalam kalangan mereka yang digelar sebagai Ahlullah. Saya rasa itu saja yang saya dapat simpulkan untuk pagi ini. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua. Kita tangguhkan majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Waalaikumsalam. Terima kasih.